awam ditawarkan kemudahan cuti belajar bergaji penuh sama ada tanpa beasiswa ataupun dengan beasiswa, dengan kemudahan hadir latihan persekutuan ataupun dengan hadir latihan lain-lain dengan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam JPE. Walaupun jika telah ditubuhkan 140 tahun yang lalu, proses pengurusan cuti belajar masih lagi menggunakan kaedah nasional, iaitu secara manual. Proses pengurusan secara manual ini akan menyusahkan pegawai untuk memohon dan juga pegawai pengendali akan menjadi stres ketika membuat penjumlahan markah semasa proses pengunduh ke dijalankan. JPR sebagai agensi gaji negara akan kehilangan aset yang berharga seramai 560 orang pegawai yang terbesar dalam tempoh 10 tahun. Kini dengan adanya sistem lain cuti belajar, proses pengurusan permohonan akan menjadi lebih efisien dan pantas dan secara langsung dapat membantu jabatan dan organisasi dalam berbagai aspek. Sistem ini lebih relevan dan efisien ketika berlakunya COVID-19 ini, yang mana pemohon boleh membuat permohonan secara online dengan menggunakan kendari walaupun berada dalam tempoh PKP dan juga bekerja dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pemilihan tajuk projek ini adalah berdasarkan kepada 3 kaedah yang utama. Yang pertama adalah kaedah brainstorming dan kemudian kaedah yang kedua adalah melalui SMART dan yang ketiga melalui kaedah soal selidik, yang mana majoritinya memilih masalah permohonan cuti belajar sebagai tajuk inovasi. Terdapat beberapa masalah sebelum sistem ini dibangunkan, yang mana ia merangkumi 3 peringkat, iaitu yang pertama adalah peringkat pemohon. Untuk makluman perempuan, survei telah dijalankan kepada warga JKR yang memohon permohonan cuti belajar, yang mana secara keseluruhannya menyatakan permohonan secara manual agak sukar kerana mereka perlu membuat salinan yang banyak, itu sebanyak 4 salinan hard copy, dan juga membuat penghapusan sekiranya mereka berada di luar ibu pejabat dan juga berada di JKR negeri. Bagi peringkat yang kedua pula adalah daripada peringkat panel temuduga, yang mana mereka perlu menerima dan juga membuat semakan kepada terhadap dokumen permohonan yang banyak, dan juga mereka perlu membuat penjumlahan markah temuduga secara manual. Penjumlahan markah secara manual ini menyebabkan risiko akan berlaku kesilapan membuat penjumlahan permarkahan. Dan yang peringkat ketiga adalah peringkat pentadbir, yang mana peringkat pentadbir perlu membuat tapisan permohonan yang banyak setiap tahun. Bayangkan ya tuan-puan, permohonan yang kami terima adalah sebanyak 150 hingga 200 permohonan, yang mana tapisan perlu dibuat secara terperinci. Dan juga pihak pentadbir juga perlu menyediakan pelaporan dan juga pemantauan terhadap pegawai yang akan mengikuti cuti belajar secara manual. Kami telah menetapkan cadangan strategi penyelesaian yang digambarkan melalui Canvas Strategi 2P. Melalui strategi Lautan Biru, kerangka kerja 4 tindakan telah diambil, iaitu eliminate, reduce, risk dan create, yang mana hasilnya sistem ini telah memberikan penjimatan masa dan kos dan kepada jabatan serta impak yang tinggi kepada stakeholder dan juga negara. Pembangunan sistem telah dilaksanakan bermula pada 2 Ogos 2018, yang mana uji cuba telah berjaya dilaksanakan sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2019. Secara rasminya, sistem ini telah dilancarkan pada 20 Disember 2019 dan secara keseluruhannya, sistem ini telah dibangunkan selama 2 tahun. Pihak pentadbir telah mengenal pasti beberapa penambahbaikan yang perlu dilaksanakan bagi membangunkan sistem ini. Kami merasakan sistem ini adalah yang terbaik, yang mana beberapa pelan tindakan penyelesaian telah dihasilkan melalui kaedah 5W1H, yang mana borang permohonan dan juga pengisian markah temuduga dapat dihasilkan secara digital. Tapisan permohonan dapat diintegrasikan bersama sistem pangkalan data maklumat JKR, iaitu MyKJ, dan juga pelaporan secara digital. Saksikan demonstrasi sistem MyCuti Belajar.
Terdapat beberapa outcome terhadap sistem yang telah kami bangunkan ini. Yang pertamanya, kita dapat menghapuskan 12 langkah kerja kepada 8 langkah kerja, yang mana penghapusan langkah kerja ini telah mencapai peratusan sebanyak 42%. Outcome yang kedua, kita dapat mengurangkan tempoh masa yang melibatkan proses permohonan, tapisan permohonan dan juga analisis keputusan temubuka. Outcome yang ketiga, kita dapat mengurangkan kos pengurusan pentadbiran yang melibatkan cetakan, penggunaan kertas dan juga logistik. Dan secara keseluruhannya, pengurangan kos pengurusan pentadbiran ini telah dicapai pengurangan sebanyak 85%, iaitu daripada RM13,527 setahun kepada RM2,026 setahun. Outcome yang keempat adalah meningkatkan produktiviti yang melibatkan penjimatan wang, penyediaan laporan yang cepat dan juga proses permangkahan temuduga secara digital. Dengan adanya sistem cuti belajar ini, peningkatan bilangan dokumen permohonan dapat diproses dalam tempoh yang singkat. Secara keseluruhannya, outcome terhadap sistem yang telah kami bangunkan ini telah mengurangkan masa, iaitu daripada 194 jam kepada 57 jam, dan kos juga dapat dikurangkan kepada RM2,026 setahun, dan seterusnya kualiti yang melibatkan produktiviti juga dapat ditingkatkan. Untuk outcome membuat jangka pula, sistem cuti belajar ini telah meningkatkan bilangan permohonan setiap tahun dan juga meningkatkan bilangan peratusan pegawai di JKR yang memiliki kelayakan akademik di dalam peringkat sarjana juga PhD, dan seterusnya meningkatkan bilangan pangkat SME jabatan. Impak projek, impak ini dapat memberi kelebihan kepada negara dan juga dunia. Impak yang pertama adalah selaras dengan dasar penjimatan negara, projek ini dapat menjimatkan sejumlah RM800,000 dalam pelaksanaan projek di JKR berbanding lantikan perunding luar. Seterusnya adalah penjimatan sebanyak RM300,000 bagi pengurusan permohonan cuti belajar di JPA. Di sini saya ingin menegaskan tuan-puan, JKR adalah merupakan sebuah pusat agensi teknikal negara. Dengan menggunakan hikmat kepakaran tidak mengira grade, sejumlah 1.4 juta untuk kerajaan dapat dijimatkan berbanding pembayaran emolumen kepada tenaga pengajar di IPTA. Cuba tuan bayangkan, sejumlah 2.5 juta dapat dijimatkan kepada negara hasil daripada impak pelaksanaan projek ini. Dengan menggunakan konsep paperless dan COVID, sistem ini dapat mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Ia juga dapat membantu mengurangkan kemusnahan alam dan seterusnya membantu untuk pelestarian alam sekitar. Dari permasalahan yang telah diterangkan sebentar tadi, cuba tuan bayangkan proses kerja yang lama begitu mempengaruhi emosi dan persekitaran kawan. Tetapi dengan adanya sistem cuti belajar ini, impak yang telah dikenal pasti adalah wujudnya satu persekitaran kerja yang harmoni dan keseronokan bekerja di kalangan pegawai. Ini dapat dikenal pasti kurangnya gejala permasalahan di kalangan pegawai dan menunjukkan keseronokan bekerja dapat dinikmati. Sistem ini juga dapat mempengaruhi kualiti, masa dan keharmonian di dalam komuniti kekeluargaan. Sistem cuti belajar ini telah digunakan selama 2 tahun dengan jayanya. Ianya memberi kemudahan kepada warga JKR dan juga organisasi di Jabatan Kerja Raya dalam pelbagai aspek. Untuk makluman tuan-puan, sistem ini telah didaftarkan di bawah Harta Perbandaran Intelek Malaysia, MyIPO. Bagi tujuan pengembangan sistem, pihak kami dengan berbesar hati memaklumkan satu perbincangan bersama pihak KKR dan juga pihak JPS. Pihak ini telah bersetuju untuk mengadaptasi sistem cuti belajar. Kami juga berhasrat untuk mengembangkan lagi projek ini kepada organisasi yang lain di mana akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Adalah menjadi hasrat kami, sistem ini juga dapat diaplikasikan di dalam mobile apps. Projek ini telah mendapat penghargaan daripada Pengarah Cawangan Kerja Kesihatan dan juga kita dapat penghargaan daripada Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra. Sama-sama kita saksikan sedetan video tersebut. Sebagai panel penemuduga, saya dapati sistem cuti belajar adalah mudah digunakan, ringkas, menyematkan masa dan satu inovasi ke arah IR 4.0. Daripada sedutan rakaman video tadi, ia jelas menyatakan objektif pembangunan projek telah tercapai yang mana melibatkan masa, kos dan juga kualiti telah menepati objektif utama yang telah kita tentukan. Sekian, terima kasih.